Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah tajuk kecilnya Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 selepas Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura digabungkan. Pindaan perlembagaan dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Bila disebut Perlembagaan Tanah Melayu 1957, perlembagaan tersebut digunakan di Tanah Melayu sahaja. Namun, apabila berlaku kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura, jadi perlembagaan terpaksa dipindah yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru iaitu negeri Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam perlembagaan yang tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada iaitu negeri Tanah Melayu. Yang akhirnya, perlembagaan yang ditambah tersebut dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Ingat nak, Perlembagaan Tanah Melayu 1957. Ianya ditambah berkaitan dengan Sabah, Sarawak dan Singapura. Sebab tu, selepas tahun 1963, selepas terbentuknya negara Malaysia, perlembagaan yang diwujudkan adalah perlembagaan dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 yang di dalamnya mengandungi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sebab tu tujuan pindaan perlembagaan dilakukan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada iaitu Tanah Melayu. Okey, pindaan perlembagaan persekutuan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1963 dan yang kedua pada tahun 1965. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963, terdapat 3 perkara yang dilakukan. Yang pertama, diwujudkan struktur Mahkamah Atasan. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan yang ketiga, Jawatan yang di-Pertuan Negeri dibentuk. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Struktur Mahkamah Atasan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang terbahagi kepada 2 iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Jadi Mahkamah Tinggi di England hanya ada 2 saja iaitu Mahkamah Atasan dengan Mahkamah Rayuan. Itu adalah Mahkamah Tertinggi England. Mahkamah Atasan diwujudkan selepas pembentukan Malaysia dan dinamakan sebagai Mahkamah Persekutuan. Selepas penubuhan Malaysia, Mahkamah Atasan di dalam negara Malaysia diwujudkan dan dinamakan sebagai Mahkamah Persekutuan. Terdapat 3 buah Mahkamah Atasan yang diwujudkan iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah serta Singapura. Peranan Mahkamah Persekutuan iaitu mendengar mana-mana persoalan perlembagaan. Yang kedua, mendengar pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi selepas Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 diwujudkan, Mahkamah Atasan ada tak? Ya, Mahkamah Atasan ada. Ianya mengikut juga sebagaimana model Mahkamah Tertinggi di England. Cuma Mahkamah Atasan di Malaysia dinamakan sebagai Mahkamah Persekutuan. Terdapat 3 buah Mahkamah Persekutuan diwujudkan iaitu di Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah serta Singapura. Ada 2 peranan Mahkamah Persekutuan. Yang pertama, mendengar mana-mana persoalan berkaitan dengan perlembagaan. Dan yang kedua, mendengar pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Sebab itu dibuat pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan 1957 supaya Mahkamah Persekutuan dapat diwujudkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Tujuannya untuk mewujudkan Mahkamah Persekutuan iaitu Mahkamah Atasan. Jadi, struktur Mahkamah Atasan pada ketika ini masih lagi ada 2 sebagaimana model di England iaitu ada Mahkamah Atasan iaitu juga dikenali sebagai Mahkamah Persekutuan dan yang kedua Mahkamah Rayuan. Okey, yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Disebabkan Perlembagaan Persekutuan mengekalkan Mahkamah Tinggi Malaya untuk urusan berkaitan dengan penduduk di Tanah Melayu, maka segala urusan berkaitan di Sabah, Sarawak
diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Hal ini bertujuan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi pindaan ini bertujuan untuk mewujudkan Mahkamah Tinggi di Borneo untuk menguruskan soal kehakiman berkaitan dengan Sarawak dan Sabah. Selepas Mahkamah Tinggi Malaya diwujudkan untuk menguruskan berkaitan dengan soal kehakiman di Tanah Melayu. Jadi pada tahun 1963, Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan yang berpusat di Kuching. Namun pada tahun 1954, Jawatan Ketua Hakim Borneo diubah kepada nama Ketua Hakim Sarawak dan juga Sabah. Jadi pada tahun 1954 ni, Mahkamah Tinggi Borneo telah bertukar namanya kepada Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Sebab tu wujudnya Jawatan Ketua Hakim Sarawak dan juga Sabah. Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okey, baiklah. Di sini cikgu ingin menyampaikan info berkaitan dengan hierarki mahkamah ataupun struktur mahkamah. Di Malaysia ada dua struktur mahkamah. Yang pertama, Mahkamah Atasan dan yang kedua adalah Mahkamah Bawahan. Mahkamah Atasan terdiri daripada 4 mahkamah yang terdapat dalam 3 lapisan. Mahkamah yang paling tinggi adalah Mahkamah Persekutuan, yang duduk bersamanya adalah Mahkamah Khas. Mahkamah Khas ini membicarakan berkaitan dengan raja-raja sahaja. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah Mahkamah Rayuan. Dan lapisan yang ketiga adalah Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Sebab itu, Mahkamah Atasan ada 3 lapisan. Paling tinggi Mahkamah Persekutuan, yang kedua Mahkamah Rayuan, dan yang ketiga Mahkamah Tinggi Malaya dengan Mahkamah Tinggi Sabah dan juga Sarawak. Jadi ingatlah, Mahkamah Atasan semua ada berapa? Ada 3. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya dengan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Selepas Mahkamah Atasan, yang kedua ada Mahkamah Bawahan. Mahkamah Bawahan terdiri daripada Mahkamah Seksyen dengan Mahkamah Magistrate. Semua ini terkandung dalam Perlembagaan Malaysia 1963 selepas dipindah. Okey, dan yang terakhir, jawatan yang di-Pertuan Negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri ini di bawah lantikan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah dalam menjalankan tugasnya. Jadi kesimpulannya, pindaan Perlembagaan 1963 ada 3 perkara kesemuanya. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan, di mana diwujudkan Mahkamah Persekutuan. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo bagi perkara berkaitan dengan soal kehakiman di Sabah dan juga Sarawak. Dan yang ketiga, diwujudkan jawatan Yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri bagi Sabah dan Sarawak. Mereka ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bertujuan menjalankan tugas tertinggi di Sabah dan Sarawak mengikut nasihat Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet Negeri di Sabah. Okey, akhir sekali pindaan Perlembagaan 1965. Pindaan Perlembagaan 1965 dilakukan pada 7 Ogos 1965 yang bertempat di Parlimen. Semua perlembagaan atau pindaan perlembagaan mesti dibuat di Parlimen. Ingatlah semua pelajar-pelajar cikgu, segala perlembagaan dan pindaan perlembagaan mesti dibuat di mana? Di Parlimen. Pembawa unsur pindaan adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama pindaan adalah Pemisahan Singapura. Tujuan pindaan membolehkan Singapura keluar dari Malaysia. Jadi perlembagaan Malaysia yang telah dipindah pada tahun 1965 adalah berkaitan dengan semua perkara berkaitan Singapura dimansuhkan. Perlembagaan Malaysia pindaan 1965 ni adalah telah memansuhkan semua perkara berkaitan dengan Singapura. Contohnya, perkara berkaitan imigresen, kewangan, hubungan luar negara dan juga pertahanan. Jadi Perlembagaan Malaysia pindaan 1965 ni khusus dibuat untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. Semua perkara kita mansuhkan dalam pindaan Perlembagaan 1965. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu.
Soalan A dia tanya, nyatakan dua perkara yang terkandung dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963. Ingat nah, pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 ada 3 perkara. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan. Yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Dan yang ketiga, jawatan yang di Pertuan Negeri diwujudkan. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab terus, tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 Roman jawab terus, struktur Mahkamah Atasan. 2 Roman jawab terus, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Satu lagi, pembentukan jawatan yang di Pertuan Negeri. Boleh tak nak bubuh dalam tu? Boleh. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah 3 Roman di situ. Pembentukan jawatan yang di Pertuan Negeri bagi Sabah dan juga Sarawak. Okey, soalan B ditanya, mengapakah pindahan perlembagaan di soalan 1A dilakukan? Apakah dah soalan? Soalan nak kita hurai tentang sebab. Mengapakah merujuk pada sebab nah? Sebab pindahan perlembagaan dilakukan. Okey, untuk jawab soalan ni, tengok di ruangan jawapan. Ada tak nombor 1 Roman dan 2 Roman di ruangan jawapan? Tak ada kan? Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya pelajar-pelajar cikgu. Jadi setiap ayat wajib bermula dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Pindahan perlembagaan berkaitan struktur Mahkamah Atasan dilakukan adalah untuk mewujudkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang terbagi kepada 2, iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Selepas penubuhan Malaysia, Mahkamah Atasan diwujudkan iaitu Mahkamah Persekutuan. Manakala pindahan perlembagaan berkaitan dengan pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo pula ialah untuk mengurus soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada mulanya, jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan yang berpusat di Kuching. Selepas itu, jawatan Ketua Hakim Borneo ditukar kepada jawatan Ketua Hakim Sabah dan Sarawak. Okey, last sekali soalan C. Tindakan Tunku Abdul Rahman mengusul pindahan terhadap pemisahan Singapura dari Malaysia adalah tindakan yang wajar. Beri pendapat anda. Apakah yang soalan? Tindakan Tunku Abdul Rahman mengusul pindahan terhadap pemisahan Singapura dari Malaysia adalah tindakan yang wajar. Okey, tengok di ruangan jawapan. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman? Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Tindakan Tunku Abdul Rahman mengusul pindahan terhadap pemisahan Singapura dari Malaysia adalah tindakan yang wajar kerana untuk mengelak berlaku ketidakseimbangan kaum. Huraiannya, hal ini akan menyebabkan ekonomi negara akan dikuasai oleh satu kaum sahaja dan mengakibatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak seimbang. Dan last sekali, kesannya kadar pengangguran dan kemiskinan di dalam negara semakin meningkat dan wujud jurang ekonomi antara kaum. Di sini ada satu isi. Apa isinya? Mengelak berlaku ketidakseimbangan kaum. Ada 2 huraian. Huraian bermula dengan perkataan hal ini. Ingat, huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Huraian yang pertama berkaitan menyebabkan ekonomi negara akan dikuasai oleh satu kaum sahaja. Huraian yang kedua mengakibatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak seimbang. Jadi ada 2 huraian, 2 markah. Kemudiannya ada 2 kesan. Kesan yang pertama, kadar pengangguran dan kemiskinan di dalam negara semakin meningkat. 1 markah. Dan kesan yang kedua, dan wujud jurang ekonomi antara kaum. Wujud jurang ekonomi antara kaum tu kesan yang kedua, 1 lagi markah. Jadi semua sekali akan dapat 1 isi, 1 markah, 2 huraian, 2 markah, 2 kesan, 2 markah. Jadi semua 5 markah. Jadi layak dah dapat 4 markah penuh. Ya, sangat-sangat layak. Okey, cikgu rasa sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.